Dikenali sebagai haiwan pemangsa, buaya antara reptilia yang amat digeruni kerana sifatnya yang ganas. Namun, tahukah anda, di sebalik ganasnya buaya itu, adanya manfaat yang boleh menguntungkan masyarakat setempat. Apatah lagi di Sarawak yang cukup terkenal dengan populasi sang bujang senang. Ikuti laporan khas Hafizur Muzamil dan jurukamera Aziz Soleh. Sejak berdekad, buaya di Sarawak menjadi bualan masyarakat global selepas ia dieksport ke zoo di serata dunia. Popularitinya bukan kerana ia haiwan pemangsa, namun keunikan reptilia itu yang hanya dijumpai di Sarawak menjadikannya sering dicari. So far ni, sedunia ni banyak negara-negara beli buaya daripada negara kita. Sebab buaya dekat negara kita, negeri kita tu memang terkenal dengan kulitnya. Kulitnya terbaik, kulitnya cantik, coraknya cantik, semua itulah. Terutama kita pun tahu dari Sarawak ni kita terkenal dengan bujang senang. Bila macam beberapa tahun lepas, negara Jepun pernah beli buaya daripada kita punya farm. Menyifatkan cadangan kerajaan untuk menjadikan buaya sebagai haiwan peternakan dan peladangan sebagai idea yang bernas, Francis melihat penternakan buaya terbukti mampu menjana pendapatan lumayan. Namun, ia harus disokong dengan bantuan kerajaan, terutama dalam menyediakan kemudahan fasiliti. Secara tidak langsung, ia mendorong lebih ramai usahawan menceburi bidang tersebut. Aku harap kerajaan negeri boleh sediakan satu tempat yang sesuai kita mengusahakan habitat buaya ini, sebab kita tahu buaya katak dekat Sarawak ini memang kulitnya berharga tinggi. Lepas tu dia punya daging semua memang bagus untuk kesihatan tu, terutama untuk penyakit asma lah. Contoh mungkin kita tahu dengan minyak buaya. Minyak buaya ini kita cukup terkenal sebenarnya di dunia ni sebab dia memang terbaik untuk luka. Kalau kita luka, kita sapunya akan berhenti terus, macam berhentikan darah. Contoh kita ada segala penyakit kulit, kita sapu je minyak buaya tu, dia boleh berhenti dengan berapa saat saja. Mengambil contoh negara jiran, Thailand, yang menjadikan sektor perusahaan dan peternakan buaya sebagai salah satu punca pendapatan, Perbadanan Hutan Sarawak SFC turut menggalakkan lebih ramai usahawan tempatan berjinak-jinak dalam sektor berkenaan. SFC sebagai badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus hidupan liar di Sarawak ingin melihat buaya ini dimanfaatkan untuk menjana ekonomi penduduk setempat. Antara aktiviti yang boleh dimanfaatkan daripada buaya ialah aktiviti eko-pelancongan, aktiviti peladangan buaya dan juga program ranching, iaitu program di mana penduduk tempatan mengambil upah mengumpul telur buaya daripada sarang dan dijual kepada ladang buaya. Langkah tersebut dilihat mampu membawa Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi apabila menjalinkan kerjasama dengan pakar reptilia dari Australia, Afrika Selatan dan Amerika Syarikat. Ia termasuk kumpulan pakar buaya dari Kesatuan Antarabangsa untuk Pemeliharaan Alam IUCN yang akan membantu terutamanya dalam aspek peternakan dan peladangan. Pada masa sama, persepsi terhadap buaya juga perlu diubah. Selain masyarakat harus diberi kefahaman punca haiwan berkenaan tersebut mengganas dan bertindak luar kawalan. Pengalaman saya sebagai ahli biologi buaya untuk beberapa tempoh yang agak lama, saya berpendapat antara faktor yang menyumbang mengapa buaya menyerang manusia, antaranya ialah buaya ini mempertahankan diri dan kawasannya, dan juga untuk buaya betina, ia mempertahankan sarangnya daripada ancaman haiwan lain termasuk manusia. Melihat dari sisi positif, dengan apa yang dimiliki di Sarawak, masyarakat wajar mengubah tanggapan mengenai sang bedal dengan melindungi habitatnya serta memanfaatkan khazanah tidak ternilai yang hanya terdapat di bumi Kenyalang. Sungai di Sarawak merupakan salah satu faktor pelancongan. Namun di sebalik itu, terpalit sedikit rasa gerun dengan penghuni tetap yang tinggal di seluruh sungai di Sarawak ini. Jika harimau Malaya dilindungi dan dikenali di seluruh dunia, mengapa tidak buaya Sarawak dari sudut positifnya? Kalau bukan kita yang melindungi dan menaikkan nama ia, jadi siapa? Buaya tidak akan mengancam manusia sekiranya ia diancam. Selamat Hari Buaya Sedunia. Laporan Hafizur Muzamil dan jurukamera Aziz Soleh untuk TVS.